Mari kita tundukkan kepala, kita siapkan hati kita, kita masuk di dalam doa. 我们低头祷告。 Tuhan, kami mau membuka hati kami untuk mendengarkan suara-Mu. 主，我们愿意打开我们的心门来听你的声音。 Suara Tuhan biarlah jelas masuk ke dalam hati kami. 主啊，你清楚的话语能够求你让我们得以进入我们的心， Karena firman-Mu murni, 因为 firman-Mu 你的 penuh 话语 kuasa, 临近，你的话语充满着能力， mampu menyegarkan jiwa kami, 能够苏醒我们的心灵， menuntun kami kepada jalan kehidupan. 能够带领我们走入这个生命之道。 Pakai urapi kedua hamba-Mu ya Tuhan. 主啊，求主你高问你两位仆 Baik 人， yang menyampaikan bahasa Indonesia maupun yang menerjemahkan ke dalam bahasa Mandarin. 无论是传达信息的这个印尼文，或者是翻译的华语的姐妹， Biarlah Roh Kudus sendiri yang boleh menanamkan benih kebenaran firman-Mu ke dalam hati kami. 主啊，让你的圣灵能够将你话语的真理种在我们每个人的心里。 Beri kami masing-masing keberanian ya Tuhan, 主啊，赐给我们每个人勇气， untuk mempercayai firman yang kami dengar pagi siang hari ini. 能够相信今天早上我们所听的道， Sehingga firman-Mu boleh mengerjakan kehendak Tuhan atas kami masing-masing. 好让你的话语能够运行在我们每个人的心中。 Dengar doa kami. 主啊，求你听我们的祷告， Demi nama Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告，阿 Amin. 门。 Silakan duduk Bapak Ibu Saudara sekalian. 请坐。 Salam sejahtera saudara yang boleh hadir di ruang kebaktian utama maupun saudara yang ada di rumah. 弟兄姐妹，在座的弟兄姐妹们，以及在家里参加线上直播的弟兄姐妹们，各位大家平安。 Kita boleh beribadah itu satu anugerah Tuhan, saudara. 我们能够敬拜上帝，这实在是上帝的恩典。 Mari saya mengajak untuk kita membuka Alkitab kita dari Kejadian pasal 22 ayat 1 sampai dengan 14. 我们来看创世纪22章第1到第14节。 Kejadian 22 ayat 1 sampai 14, ayat 1 sampai 7 kita membaca dalam bahasa Indonesia, kemudian ayat yang ke-8 sampai 14 di dalam bahasa Mandarin. 创世纪22章第1到第14节，首先用印尼文来读到第7节，然后第8节由中文读。 Kejadian 22 ayat 1 sampai dengan 7, saudara yang membawa Alkitab bahasa Indonesia baca bersama-sama dengan saya. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abram, ia berfirman kepadanya, Abram, lalu sautnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abram, ia masang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membeli juga kayu untuk korban bakaran itu, lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abram melayangkan pandangnya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abram kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini, aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembahyang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Ayat 6. Lalu Abram mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memukulkannya ke atas bahu Ishak anaknya. Sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abram ayahnya, Bapa, saut Abram, ya anakku. Bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? 亚伯拉罕说：“我儿，神必自己预备做燔祭的羊羔。”于是2人同行。他们到了神所指示的地方，亚伯拉罕在那里筑坛，把柴摆好，捆绑他的儿子以撒，放在坛的柴上。亚伯拉罕就伸手拿刀，要杀他的儿子。耶和华的使者从天上呼叫他说：“亚伯拉罕，亚伯拉罕！”他说：“我在这里。”天使说：“你不可在这童子身上下手，一点不可害他。现在我知道你是敬畏神的了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子，留下不给我。”亚伯拉罕举目观看，不料有一只公羊，两脚扣在稠密的小树中。亚伯拉罕就取了那只公羊来，献为燔祭，代替他的儿子。亚伯拉罕给那地方起名叫耶和华以勒，意思就是耶和华必预备。直到今日还说，在耶和华的山上必有预备。 Saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus, 弟兄姐妹们，
Istilah Jehovah Jireh artinya adalah Allah menyediakan atau Allah yang mencukupi. 耶和华以勒他的意思是耶和华必预备，或者是呢耶和华必供应。 Nama panggilan Allah dalam perjanjian lama ini saudara sangat populer di kalangan orang Kristen sekarang ini saudara. 这个旧约中上帝的绰号，在今天基督徒中非常的流行。 Umumnya saudara orang-orang Kristen menyebut Yehovah Jireh untuk menguatkan diri sendiri atau menguatkan orang lain yang mengingatkan bahwa Allah adalah Allah yang tidak meninggalkan umatnya, yang memelihara dan akan mencukupi. 所以基督徒呢说耶和华以勒呢是要兼顾自己的信心，而只是要兼顾别人的信心。透过这个话语，让别人能够懂得上帝必为我们预备，而且上帝必供应我们的需要。 Sungguh heran saudara, nama yang sangat populer ini hanya satu kali muncul dalam perjanjian lama, yaitu dalam kitab Kejadian pasal 22 yang tadi kita baca tadi. 但是很奇怪呢，这个非常流行的名字在旧约中只出现过一次，就是在刚才我们所读的经文《创世纪》22章。 Karena cuma muncul satu kali, kita perlu saudara perhatikan konteks pemakaian sebutan ini supaya pengertiannya tidak menyimpang daripada maksud Alkitab. 因为呢，只是出现一次，所以我们需要注记经文的上下文，认真提醒，以免理解偏离圣经的意思。 Kejadian 22 memberi kita konteks ketika Allah menyuruh Abraham, saudara, untuk mempersembahkan Ishak anaknya sebagai kurban bakaran. 创世纪呢，给我们提供了背景，是记载呢，上帝要亚伯拉罕把他的儿子以撒献为燔祭。 Lalu Abraham mengatakan, engkaulah Jehovah Jireh. 然后亚伯拉罕说呢，上帝就是耶和华以勒。 Yaitu pada waktu kesekian kalinya saudara, Abraham diperhadapkan dengan satu pengalaman hidup untuk melepas dan memisahkan. 就是呢，在这个亚伯拉罕的人生的经历当中呢，他必须要经历这一次的这个放手。 Ketika itu saudara kita tahu ia hendak mempersembahkan Ishak sebagai korban bakaran saudara. 因为在当时呢，他必须把他的独生子以撒献上。 Jadi hanya mereka yang mampu untuk hidup melepas dan memisahkan dari segala ikatan dunia ini yang dapat berkata kepada Tuhan, engkaulah Jehovah Jireh. 唯有呢一个人能够放手一切分离的人，才能够说呢耶和华以勒这一句话。 Sesungguhnya hidup sebagai umat Tuhan itu adalah satu perjalanan iman untuk melepas dan memisahkan. 其实呢，我们信徒的生活呢是离不开呢放手与分离的。 Itulah artinya hidup takut akan Tuhan. 这就是呢敬畏上帝的这个意义。 Yaitu mau dan mampu saudara memisahkan diri daripada daya tarik godaan dunia tetapi tanpa meninggalkan dunia ini. 就是呢，我们愿意能够在不离开这个世界的情况下，将自己与世界的诱惑分开。 Sehingga hidupnya tergantung atau bergantung penuh kepada Tuhan. 以致我们的生活全然的信靠上帝。 Tetapi saudara, 但是呢， oleh karena kejatuhan manusia di dalam dosa, 因着人跌在最终， maka secara naluri alamiah justru kita sebaliknya yaitu hidup menggenggam saudara. 所以呢，我们人的本性呢，我们的生活就是要抓住。 Kita hidup mengumpulkan dan mempertahankan. 我们的人生就是我们要去收集，而且是把它维持。 Seorang penulis Virginia Stamp-Owen pernah menulis begini saudara. 然后有一位作家名叫菲利金的，他曾经这么的写过。 Setiap bayi datang ke dunia dengan tangan yang terkepal erat-erat dan hanya melalui latihan yang berlahan-lahan, yang berulang-ulang, yang terus-menerus kita belajar membuka genggaman tangan kita. Hanya saudara, dibutuhkan banyak kematian agar kita siap untuk hidup. 每一个婴孩来到这个世界，就紧紧地握住双手。只有通过慢慢的反复练习，我们才能学会放开双手，准备好生活，需要很多的死亡。 Saudara perhatikan kalau bayi lahir itu tangannya menggenggam. 所以我们注意到的是一个婴孩的出生，他是紧握双手的。 Artinya seakan-akan dia mau berkata, aku datang ke dalam dunia untuk menggenggam, untuk meraih, untuk mendapat seluruh isi dunia. 他的意思是说呢，我来到这个世界呢，要紧握这是各个世界，就是要得着全世界。 Tetapi waktu manusia meninggal, saudara, 但是当我们人离开世界的时候， tangannya begini, saudara, 我们的是张开手的， terbuka, 我们的是张开手的， melepas.
就是放手。 Tidak ada apapun yang aku bawa dalam kehidupan di sana. 因为呢，在那边呢，没有什么东西我们可以带进去的。 Saudara, bukankah seumur hidup kita itu perjalanan seperti perjalanan apa? Mengumpulkan, kita menumpuk, saudara, kita menggenggam. 就是呢，说我们在人生的旅程就是这样，就是我们一直在积极。 Tetapi pada waktu kita meninggalkan dunia ini, tidak ada satupun yang bisa kita genggam. 但是当我们离开这个世界的时候，我们什么都不能够抓住， Tidak ada satupun yang kita bawa, saudara. 没有什么东西我们可以带去的。 Saudara, kisah Abraham memberi teladan kepada kita bagaimana hidup melepas dan memisahkan itu. 所以亚伯拉罕的故事给了我们一个很好的例子，就是学习放手和分离的生活。 Kita mengenal Abraham, saudara, pada puncak imannya di Gunung Moria. 我们知道呢，这个亚伯拉罕呢，他的信心的最高峰呢，就是在亚摩利山上。 Yang tadi kita baca, yaitu dia hendak mengorbankan anaknya yang tunggal Ishak sebagai kurban bakaran. 就是刚才我们所读的经文，就是他必须要把他的独生子以撒献上成为燔祭， Sehingga ia dikenal sebagai bapak orang beriman. 以致呢，他终于被称为是信心之父。 Tetapi kita sering lupa perjalanan hidup seperti apa yang harus ditempuh Abraham sampai ia bisa tiba di sana, saudara. 但是我们时常忘记呢，他到达那个地点之前，他必须要走怎样的人生的旅程。 Kadang kita hanya melihat kesuksesan seseorang, 很多时候我们只是看到一个人的成功， tetapi kita tidak melihat bagaimana perjuangan dia, saudara, sampai dia mengalami kesuksesan itu. 我们从没有看到他如何经过这么多的艰难，他才能够走到这个成功的地步。 Abraham pernah gagal. 亚伯拉罕曾经失败， Abraham pernah mengalami titik-titik rendah di dalam kehidupannya. 在他生活当中曾经经历到人生的低谷。 Allah perintahkan ia untuk pergi ke tanah Kanaan, saudara. 上帝吩咐他要到这个迦南地 Tapi 去。 ketika ke tanah Kanaan terjadi satu gejolak kelaparan, kekeringan, maka dia tidak di sana, saudara. 所以当他到达迦南地的时候，迦南地发生了很大的饥 Dia 荒。 meninggalkan Kanaan pergi ke Mesir. 他然后呢离开这个迦南地，到这个埃及地去。 Maka dia berdusta tentang istrinya. 他为了他的妻子就撒谎了， Bahkan bukan cuma satu kali, 不单只是一次， tetapi 2 kali. 乃是2次。 Pertama dia berdusta di hadapan Raja Mesir Firaun. 第一次呢是在埃及的法老王面前 Itu 撒谎， dikisahkan dalam Kejadian pasal 12. 那是记载在创世纪第12章第 Masih 12节。 belum kapok, dia ulangi lagi, saudara. 但是他还不怕，他还是在撒谎。 Kali ini dia berdusta di hadapan Raja Abimelek 但这一次呢是在亚比勒王的面前 yang 撒谎。 dicatat dalam Kejadian pasal 20. 那么是记载在创世纪第20章。 Ia berbohong dengan berkata Sarah bukan istri saya, 他撒谎呢是怎么样的撒谎呢？他说撒拉不是他的太 tetapi 太， adik saya. 他说撒拉是他的妹妹。 Saudara lihat apa yang dijadikan alasannya, saudara. 那么我们看呢是什么成为他的理由撒谎呢？ Kejadian 20 ayat 11 mencatat 创世纪24章第11节这里记 Abraham 载， berkata, aku berpikir takut akan Allah tidak ada di tempat ini, tentulah aku akan dibunuh karena istriku. 亚伯拉罕说：“我以为这地方的人总不惧怕神，以为我妻子的缘故来杀我， Takut akan Allah tidak ada di tempat itu. 因为他怕那个地方的人不惧怕有上帝。 Tetapi bagi Abraham pasti terdapat ketakutan akan manusia di dalam hatinya. 那么这就是说呢，在亚伯拉罕的心里中，他总是惧怕人的， Ia takut karena Sarah istrinya seorang wanita yang cantik. 因为呢，他的太太撒拉是一个很漂亮的女 Ini 人 pasti cantik sekali, saudara. 啊，肯定是很美 Karena 的， walaupun berusia sudah tidak muda lagi. 虽然不再年轻了。 Sampai apa seorang raja bisa tertarik, saudara melihat berarti kecantikannya luar biasa. 所以看见呢，他能够被一个王来吸引的话，那么可以想象他是何 Maka 等 dia 的漂亮 takut 了。 kepada Firaun, dia takut kepada Abimelek. 所以呢，他惧怕这个法老王，也惧怕这个亚比米勒王。 Ia takut jangan-jangan karena melihat istrinya cantik sekali, maka dia dibunuh, lalu istrinya diambil raja untuk menjadi salirnya. 所以呢，他惧怕呢，因着他妻子漂亮的缘故呢，这些王呢就娶了他的妻子成为太太，然后杀死了他。 Ini berarti bagi Abraham saat itu nyawanya lebih penting daripada istrinya. 所以可以说呢，在当时呢，亚伯拉罕呢，他的性命比他的妻子更为 Ini 重要。 suami macam apa, saudara? 弟兄姐妹们，这是一个怎么样的丈夫呢？ Bukannya berani berkorban untuk istrinya, tetapi mengorbankan istrinya. 他不敢为着妻子而牺牲自己，他反而要他的妻子为他而牺牲。 Mengorbankan istrinya asal dia selamat.
他愿意牺牲他的妻子，只要他得以安全。 Ini titik rendah yang pertama. 这是他第一个的人生的最低谷、最低点。 Yang kedua, saudara. 第二， Selain bermasalah dengan nyawanya hidupnya, Abraham bermasalah dengan namanya. 除了跟性命有问题，亚伯拉罕的名字和名义也出现了问题。 Nama di dalam budaya Ibrani, saudara, itu berkaitan dengan hidupnya, saudara. 若在这个希伯来文的这个名字呢，他们的文化呢，跟他们的这个日常生活的是有相关的。 Reputasinya, 还有他的这个名义， kebanggaannya. 是他成为以自豪的。 Mula-mula namanya Abram. 起初他的名字是亚伯兰， Apa artinya, saudara? 那么他的意思是什么呢？ Abram berarti bapa yang dimuliakan. 就是呢，被人尊荣的父， Bapa yang dimuliakan, 就是要被人尊荣的父。 tetapi berapa anak yang dia punya? 但是他有几个孩子呢？ Tidak ada. 他没有孩子， Jadi namanya punya masalah, saudara. 所以他的名字成为了问题。 Jikalau nama menjadi masalah bagi dia, 如果名字成为了他的问题， Allah justru memperburuk masalahnya dan mengganti namanya menjadi Abraham. 所以上帝呢让他改个名字叫做亚伯拉罕。 Apa artinya Abraham? 那么亚伯拉罕的意思是什么呢？ Abraham berarti bapa sejumlah besar bangsa. 就是呢，亚伯拉罕的名字就是做多人之父， Bapa sejumlah besar bangsa. 就是多国之父。 Berapa cucu ia punya? 他到底有多少个孙子呢？ Tidak satu pun. 他没有孙， Sudah alangkah malunya, sudah. 他何等的羞 Jadi 愧！ panggil orang, "Hai Abraham," artinya bapak sejumlah besar bangsa, bapak sejumlah bangsa. Selalu orang panggil dia bapak sejumlah besar bangsa. 所以呢，他的名字叫亚伯拉罕，所以很多人称他是多国之父，是多人之父。 Tapi tanya bangsa yang mana? 那么就问他是什么 Anaknya 民族呢 mana？ cucunya 那么他 mana？ 的孩子在哪里 Nggak 呢？ ada 孙儿在哪里呢？ Tidak ada. 没 Malu, 有 saudara. Karena Dia nama sudah itu syukur. dalam budaya Ibrani menggambarkan hidupnya. 因为在希伯来文的这个希伯来人的文化当中 Sudah bisa 呢， bayangkan 名字呢就是他的生活。 Andai kata kita punya anak, 比如说我们有孩子 anaknya，kita kasih nama Genius. 如果给孩子叫 Genius， Maka gurunya temannya manggil Genius. 所以他的孩子也是这样叫他 Genius。 Tapi nilainya selalu 5, 4, 6, 5, 4, 6. Malu enggak, saudara? Genius maju nggak bisa ngerjakan. 但是呢，他的名字，他的意思是呢，他的分数很高，但是分数只是5、6分的话，那么怎么办 Malunya luar 呢 biasa,？saudara. 所以他觉得很羞 Ya 愧的， kira-kira seperti itu, saudara. 大概就是这样吧。 Padahal Allah berjanji, ia akan menjadi bapa sejumlah besar bangsa. 所以当上帝应许他要成为多国之父的时 Maka 候， daripada malu terus, 所以他觉得很羞 ia 愧， putuskan untuk membantu Allah menggenapkan janjinya. 所以他决定了帮助上帝呢来解决这个问题 Ia。pikir putar otak pakai caranya, jalan keluarnya seperti apa. 所以他转动他的脑筋，要用什么方法呢来去做这件事情呢？ Atas desaan Sarah istrinya, ia mengambil gundik seorang budak Mesir bernama Hagar. 在他妻子的建议之下呢，他就起了他的妾下嫁埃及人，成为他的妾， Akibatnya lahirlah Ismail. 就是生了这个以色玛利。 Ismail menjadi bapa bangsa Arab yang bermusuhan dengan keturunan Abraham lainnya, yaitu bangsa Yahudi. 那么以色列人呢是亚伯拉阿拉伯人的父，他们呢跟这个以色列人的世代为仇。 Sampai hari ini kedua keturunan Abraham itu saling bermusuhan. 直到现今呢，亚伯拉罕的这两个后代呢都是为敌的，就是仇敌。 Sebuah pilihan yang buruk, 这是一个最不好、最错 suatu 误的选择， keputusan yang keliru. 这是一个错误的决定， Dan akibatnya terus dirasakan ribuan tahun sampai sekarang ini. 因为他没有想到呢，算几千年过后了，这些纠纷还是存在。 Dalam titik rendah rohani yang pertama, Abraham takut kehilangan nyawanya. 所以在他的属灵的最低谷呢，就是呢，他怕失去了性命。 Sedang pada titik kedua, dia takut kehilangan nama dan reputasinya. 第二个呢，属灵的最低谷呢，就是他怕呢失去了他的这个名声以及他的名字。 Jadi yang pertama, dia berusaha menyelamatkan nyawanya. 所以第一呢，他就是尽力了保全自己的性命。 Yang kedua, dia berusaha menyelamatkan mukanya. 第二呢，就是他要保存他的面子、他的尊严。 Saudara, bukankah kesalahan Abraham itu sering juga kita ulangi dalam hidup kita, saudara? 弟兄姐妹们，亚伯拉罕的错误并不是我们在日常生活当中 Dua hal 都会 ini, 行的事吗？ dua hal ini 这两件事情 lebih daripada yang lainnya 超过别的， adalah hal-hal yang kita
genggam erat dalam hidup kita. 就是在我们生活当中，我们所紧紧所抓住的东西， Nyawa dan kebanggaan, ego, reputasi kita. Saudara. 就是我们的成就、我们的生命或者是名声。 Kalau itu tersentil saja kita marahnya luar biasa. 如果一出的话呢，我们就发怒了、生气了。 Sebelum dipakai Tuhan secara luar biasa sebagai nenek moyang Mesias. Saudara. 当他还未被上帝大大的使用之前，成为这个弥赛亚的祖先之前， Maka Allah mengajar Abraham supaya Abraham belajar melepaskan akan kedua hal ini. 所以呢，亚伯拉罕呢，上帝要亚伯拉罕必须学会放下这两件事情。 Allah memanggilnya untuk melepaskan hal-hal yang mengikatnya. Saudara. 上帝正在呼唤他放下束缚他的东西。 Hal-hal yang mungkin paling nyaman bagi dia. 这个东西是他认为是最舒服的东西， Yang paling dia cintai. Saudara. 就是他所最爱的东西， Bahkan mungkin melebihi nyawanya. 甚至超过他的性命。 Saudara, karya pemisahan Allah itu seringkali memakai cambuk. 弟兄姐妹们，上帝的分离有时候会用这个鞭子， Seringkali juga pakai tongkat. 有时会用棍子， Yang sering pada waktu itu dilaksanakan menimbulkan kepedihan. 有时呢，在上帝使用这些刑罚的时候呢，会带着痛苦。 Tetapi saudara, 但是呢， tujuan Allah lebih dari sekedar hidup seorang manusia Abraham semata. 但是上帝的旨意呢，是让这个普通人亚伯拉罕的生命更大。 Tujuan Allah adalah kelangsungan penyelamatan umat manusia yang dimulai daripada Adam sampai kelahiran Abraham yang merupakan garis keturunan langsung daripada Mesias, Yesus Kristus, Juru Selamat dunia. 上帝的目标是继续拯救人类，从亚当到亚伯拉罕的诞生。亚伯拉罕是弥赛亚，耶稣基督救主的秩序血统。 Paling tidak, saudara, 至少 ada 4 kali dalam hidup Abraham Allah mendidik dan melatihnya bagaimana hidup melepas dan memisahkan sampai akhirnya dia bisa berkata, Engkaulah Jehovah Jireh. 至少呢，上帝呢用4次来训练他、教导他，能够用这个放手与分离，也这最后他终于说耶和华已了，是怎么样这个分离呢？ Pemisahan dari kenyamanan yang ditawarkan dunia. 这个世界所给他这个舒服， Pemisahan dari daya tarik dosa dan hidup yang serupa dengan dunia yang telah menyebar luas sebagai spirit pada zamannya. 就是呢，他要离开这个宿舍的享乐，要进入上帝所要他行的路中。 Bahkan pemisahan dari apa yang mungkin paling dia cintai melebihi cintanya kepada Allahnya. 就是跟这个让他这个离开呢，他所爱的东西，有可能这个东西呢，比他的生命更宝贵的东西。 Maka Allah ingin membentuk Abraham agar dia bisa melepaskan dan memisahkan dirinya dari semuanya itu. 所以上帝塑造亚伯拉罕，让他能够进行分离以及分别。 Maka ada 4 tahap pemisahan Abraham, saudara. 所以呢，亚伯拉罕经历4个分离的 Yang 阶 ini 段。 juga menjadi tahapan yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan orang-orang yang mau dia bentuk. 这也是上帝呢要给那些他所塑造的人的这个分离。 Yang pertama, pemisahan pertama. 第一个分离， Abraham dipisahkan dari negeri, dari sanak saudara, dipisahkan dari Terah ayahnya. 就是呢，他必须要离开他的父家、他的乡村、他的父亲，以五俄这个地方。 Kejadian 12 ayat pertama dikatakan, berfirmanlah Tuhan kepada Abraham, pergilah dari negerimu dan dari sanak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu. 所以上帝对亚伯兰说：“你要离开本地本族父家，往我所要指示你的地去。” Abraham berasal dari Ur Kasdim. 所以呢，这个亚伯兰呢是从这个加勒底的五俄人。 Ur Kasdim tempat nenek moyang Abraham menyembah berhala. 那么呢，这个乌俄呢是亚伯拉罕的故乡，但是当地的人是敬拜偶像的。 Maka Allah tidak ingin Abraham yang mau dia pakai sebagai nenek moyang Mesias terus dalam budaya yang menyembah berhala. 所以呢，上帝呢，因为要使用亚伯拉罕，所以呢，他不希望亚伯拉罕住在他的这个故乡，因为这个故乡的人是敬拜偶像的。 Ini menunjukkan pemisahan yang pertama, yaitu pemisahan diri dengan dunia yang merupakan tahapan pertama daripada iman, saudara. 所以呢，这是第一个分离，就是要离开他的这个第一个的步骤的分离。 Kita percaya Yesus dilepaskan daripada ikatan kita untuk menyembah akan Allah ilah yang palsu.
所以呢，当我们相信了主耶稣呢，我们就要离开呢我们以前所敬拜的假神。Ur Kasdim adalah daerah yang subur 那么这个乌俄呢，是一个土地非常肥沃的 di 地方。 Tenggara Kota Baghdad sekarang. 它是在这个它是在这个西部， Menjadi pusat daripada peradaban kuno, 它是古老的一个中心点， tetapi juga pusat penyembahan berhala. 但是它也是敬拜偶像的中心点。 Dan puncaknya pada zaman Abraham, Terah ayahnya itu saudara menyembah berhala. Saudara. 所以呢，最高峰的就是亚伯拉罕的父亲呢，他也是敬拜偶像 Nama 的。 Terah berarti berlambat-lambat. 他的意思就是，意思就是慢慢的。 Maka pada saat Allah perintahkan Abraham untuk keluar dari Ur Kasdim menuju ke Kanaan, 所以当上帝命令亚伯拉罕离开加勒底的乌俄 Mereka 的时候， melewati 要 Haran 进入迦南地的时候，他们要经过哈兰。 tetapi Terah yang berlambat-lambat itu tergoda kehidupan di sana, kehidupan nyaman di Haran, lalu menetap di Haran. Abraham itu ikut. 因为呢，他那个地方的人诱惑非常大，这亚伯拉罕呢就受到诱惑，居住在那个地方。 Berarti pada pemanggilan pertama Abraham tidak sepenuhnya taat. 所以意味着呢，第一次对亚伯拉罕的呼召，他并没有绝对的 Karena 顺服。 harusnya dia diminta Allah untuk pergi ke Kanaan, tapi dia tidak ke Kanaan, dia tersangkut saudara, berhenti di Haran. 所以呢，当上帝呢是呼召他要进入这个迦南地，但是呢，他并没有直接去到迦南地，乃是去到这个哈兰。 Pada saat Abraham berumur 75 tahun, 当亚伯拉罕75岁的时候， Allah memanggil untuk kedua kalinya. 上帝再次的第二次呼召他。 Dan sekarang Allah perintahkan Abraham tidak hanya meninggalkan negerinya, tidak hanya meninggalkan sanak saudaranya. 上帝这次不但命令要离开他的本乡、本地、本族，他的家人， Tetapi juga meninggalkan rumah ayahnya. 而且要离开他的父家。 Dan perintah Allah langsung direspon oleh Abraham. 那么上帝的命令呢，亚伯拉罕即刻的回应了。 Ya, perintah ini diberikan karena Abraham tidak sepenuhnya mentaati perintah Allah yang pertama. 他能够即刻的顺服呢，是因为呢，亚伯拉罕第一次呢，并没有绝对的顺服。 Yang kedua, saudara, 第二 apa yang Allah kerjakan untuk memisahkan dan melepaskan Abraham? 是什么呢？再次的，上帝要这个亚伯拉罕分离呢？ Pemisahan kedua, Abraham dipisahkan dari Lot, 就是 keponakannya. 就是第二个分离，就是与他的侄儿罗的分 Mengapa, 离。 saudara? 为什么呢？ Kalau kita lihat dalam Kejadian pasal 13, 如果我们看创世纪第13章， kita mengetahui bahwa Lot itu orang yang pertimbangan utamanya dalam mengambil keputusan adalah apa yang dilihatnya menguntungkan bagi dirinya. 所以我们看呢，罗伯的人生呢，他所看的是眼前呢是什么对他有益处的， Kalau untung, maka dia ambil. Tidak untung, dia tidak ambil. 所以就是能够得着的他就起了，就是不 Dalam 能够 semua 得着 relasinya 呢没有赚的话，那么他就 Kalau 不 saudara 要 punya 了。 teman, kalau saudara punya teman 如果你有朋友 yang adalah sahabat saudara, 是你的好 tapi 朋 dia 友， berkata, 但是他 saya 说 berteman dengan kamu karena saya ada untungnya. 我能够与你交朋友，因为你使我能够得到益处。 Kalau tidak ada untung, saya tidak mau berteman dengan kamu. 如果你不能够给我益处，我就不要跟你做朋友了。 Pertanyaannya, apakah itu sahabat sejati, saudara? 那么我再问的话，这样的朋友是不是真正的好朋友呢？ Apakah saudara punya teman seperti itu? 你有这样的朋友吗？ Pasti tidak ada yang mau, saudara. 当然没有会， Kalau 当然没 orang 有 seperti 人会要这样 demikian 的朋友。 Pengambilan keputusan dia pertimbangan apakah menguntungkan saya atau tidak, saudara. 如果一个人呢，只是以得以是专以不亏来成为他人生的 Kalau 这个 dia 标准的 pertimbangannya 话， keuntungan, saudara, 那么他所思考的只是 maka 赚的 Yesus 话， tidak mau datang menjadi manusia. 所以主耶稣就不要来到 Yesus 这个 sudah 世界 enak-enak 上， dalam kudus sebagai Tuhan. 因为主耶稣是已经成 Kenapa 为 dia 主 membatasi diri 了。 menjadi manusia? 为什么他愿意成为 Bahkan 人 mati 呢？ di atas kayu salib. 甚至愿意死在十 Nggak 字 ada 架 untungnya. 上。对他，主耶稣是 Kalau 没有 dari 利益 lihat 的。 pertimbangan ini, 如果他有这样的这 maka Allah 个 tidak ingin orang yang dipakainya dipengaruhi, 评估的 diikat 话 oleh hal itu. Maka Allah tidak ingin orang yang mau dipakainya dipengaruhi, diikat oleh hal ini. 所以呢，上帝不希望他所要用的人呢，能够被这些事情来束缚。 Maka Allah memisahkan Abraham dari Lot. 所以上帝呢，让亚伯拉罕呢离开罗德。 Ya, pemisahan ini menunjukkan pemisahan dari keadaan yang bersifat duniawi, saudara. 所以这样的这个分离就是宿舍的分离， Dan hidup yang bimbang meskipun saudara telah dikeluarkan dari dunia. 就是呢，他生活虽然是在这个困惑当中，但是就是他要从这个世界当中分离出来。 Berapa banyak orang Kristen tetapi masih bersifat duniawi. 很多的基督徒呢，仍然有这个世俗观，
Berapa banyak orang Kristen tapi masih bimbang imannya, saudara. 很多的基督徒对他们的这个信心还是在这个犹疑当中。 Saudara, ini tentu tidak mudah bagi Abraham. 这当然对这个亚伯拉罕不是一件容易的 Karena 事情。 Lot adalah keponakan Abraham, satu-satunya sanak saudarinya yang menemani dia melewati saat-saat sulit setelah keluar dari Uskazim. 因为呢，罗德是他唯一的侄儿，当他离开了家乡的时候，也是罗德呢唯一陪伴他的人。 Ketika Abraham harus berpisah dengan Lot yang selalu mendampingi dia, pasti ada kepedihan yang menyayat hatinya. 所以当这个亚伯拉罕要离开这个他的侄儿的时候，我想他的心也是很伤痛的。 Hanya mereka yang menang atas kepedihan akibat pemisahan ini yang layak, saudara, menjadi murid Yesus yang sejati. 所以呢，我们没有能够经得起这个考验的人，我们才能够成为主耶稣真正的门徒。 Yang ketiga, saudara, 第三， pemisahan dari Ismail 就是跟以色玛利的 dalam 分离， Kejadian 21. 在创世纪第21章。 Setelah Ishak dilahirkan sebagai anak perjanjian, 当以撒呢成为他的儿子，就是应许的儿子的时候， Abraham berpisah dari Ismail. 那么亚伯拉罕就与这个以色玛利分离了。 Ismail yang dilahirkan oleh Hagar dari hasil pikiran manusia. 那么这个以色玛利呢，是由夏甲所生的，是由人的这个想法，其他的借成为他的这个其他的借为妻而生下的孩子。 Pemisahan ini, saudara, 这个分离呢， melambangkan tahapan iman kita yang menyerahkan seluruh rencana hidup kita untuk tunduk kepada kehendak Allah. 就是说呢，我们呢把我们的全部心思呢，就是倾向于主，就是完全顺服上帝。 Ini bagian proses penyangkalan diri. 就是说呢，我们要舍己的过程， Saudara, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di hari-hari depan. 因为他不知道呢，他未来的道路是如何的。 Setelah pandemi COVID-19, dunia berubah. 自从这个新冠病毒过后呢，世界全改变了。 Pandemi belum berakhir, perang Rusia Ukraina. 那么呢，这个新冠病毒还未结束，但是呢，在乌克兰又发生了战 Perangnya 争。 jauh di sana. 这个呢，乌克兰的战争是 Tapi 远 dampaknya 离 sampai di 国 sini, 家很远，但是对我们的影响很大。 Sekarang harga energi naiknya luar biasa. 现在呢，这个汽油涨得很厉害。 Pertalite pertama itu kurang lebih harganya seharusnya 17.000 18.000. 所以呢，他们说汽油的价钱大概到1万7这样。 Ya, Iwan Pak jadi ya. Sekarang harganya 12.500 7.000-an saya. 大概是22千这样多。 Harga gas naiknya luar biasa, Saudara. 而且这个 gas 也是涨 Demikian 得非 pula 常厉害， listrik. 还有这个电也是涨得很厉 Dan 害。 kita lihat barang-barang kebutuhan sehari-hari naik semua, inflasi tinggi. 所以呢，可以说呢，这个日常用品呢，我们所需要吃的时候都涨了，可以说呢，通货膨胀了。 Hari ini ada lebih dari 20 juta manusia di dunia yang kelaparan. 现在呢，世界呢有大概200多万的人呢，Belasan 遭受了这个饥荒。 Belasan negara menyetop ekspor bahan makan ke negara lain. 很多的国家呢，他们不要让的国家出口粮食了。 Dan kita lihat dampaknya, Saudara ya. Sri Lanka menjadi negara bangkrut. 所以我们看见它的后果就是斯里兰卡呢，它已经破产了，它的国家。 Mau beli apa-apa harus antri. 所以你要买任何的东西，你必须要这个排队。 Mau beli bensin bahan bakar antrinya berhari-hari, Saudara. Panjangnya kayak berkilo-kilometer. 所以你要买汽油的话，你是要排队，甚至要花一整天的时光，因为呢，大概有几公里的路 Kita 程。 bersyukur Indonesia jauh lebih baik. 我们很感恩，我们的印尼国家更好。 Meskipun barang-barang naik, tapi masih bisa terjangkau. 虽然呢通货膨胀呢，但是我们还是能够买得到， Tetapi 买 kita 得起。 tidak tahu bagaimana hari ke depan, Saudara. 但是我们不知道未来我们的日子会怎样。 Maka kita perlu sudah belajar untuk menyerahkan hidup kita pada rencana dan kehendak Allah. 所以我们需要学习，把我们的计划、我们的前途完全的交在上帝的手 Kita 中。 serahkan pada rancangan Tuhan. 我们呢要遵行上帝的旨 Karena 意， rancangan Tuhan bagi anak-anaknya adalah rancangan yang memberikan hari depan yang penuh dengan pengharapan. 因为上帝所赐给我们的计划，对我们的给我们的是幕后有盼望的。 Allah mendidik Abraham untuk belajar seperti itu. 所以上帝呢就教导这个
就是上帝以这样的方式来教导亚伯拉罕。 Tetapi mudahkah Abraham berpisah dengan Ismail, saudara? 但是呢，这个亚伯拉罕呢，跟他的儿子呢，以实玛利 Kita 分 lihat 离 dua 容易 ayat. 吗？我们来 Kejadian 看， 17 ayat 18. 我们看第17章、第18章。 Dan Abraham berkata kepada Allah, sekiranya Ismail diperkenankan hidup di hadapanmu. 所以呢，亚伯拉罕就对上帝说了，就是呢，以实玛利若是在你面前蒙恩。 Dan yang kedua di Kejadian 21 ayat 11. 然后第二个是在创世纪第21章第17节。 Hal ini sangat menyebalkan Abraham oleh karena anaknya itu. 今天呢，让亚伯拉罕很伤心，因为他的孩子的事情。 Ayat-ayat ini menunjukkan bahwa Abraham telah mencurahkan kasih yang sangat besar selama kurang lebih 17 tahun kepada Ismail anak sulungnya. 所以这两段的经文就是记载了亚伯拉罕已经用了14年的时间来去深爱着他的儿子，他的长子以实玛利。 Sebagai seorang ayah yang bertanggung jawab, tentu perpisahan ini juga merupakan kesedihan yang dalam di sepanjang kehidupan Abraham. 所以呢，他身为一个有责任的父亲，这样的分离呢，在他的人生当中，实在是一件很伤痛的事情，也很悲伤的事情。 Bagaikan kesakitan tersayat daging dari tubuhnya. 就好像呢，起了他身上一块肉。 Tapi Abraham taat, saudara. 但是弟兄姐妹 Dia 们，亚伯拉罕 putuskan 顺服 tanpa 了， ragu-ragu 他 mentaati 毫 perintah 不 Allah. 犹豫的顺服了上帝的旨意。 Saudara, hari ini pun, saudara, 今天 kita harus memisahkan diri dari hal-hal duniawi yang kadang sangat sulit untuk dilepaskan dan sangat kita cintai dalam hidup iman kita. 我们必须呢要离开呢这个世界束缚我们的事情，这是我们很难放掉的事情。 Supaya apa, saudara? 为了什么呢？ Supaya perjalanan iman kita mengikut Tuhan tidak terhambat. Supaya perjalanan iman kita mengikut Tuhan tidak terhambat. 好，让我们跟随上帝的旨意当中，上帝的道路当中没有受到拦阻。 Dan dengan berpegang teguh pada firman Tuhan, kita dapat memperoleh hak untuk memiliki warisan Allah yang dijanjikannya itu. 因为我们紧紧抓住上帝的应许，以致我们能够承受上帝的应许的这个上帝所施下的应许。 Yang keempat puncaknya, saudara. 第四就是最高峰， Yang terakhir ini, 就是最后， pemisahan dari Ishak. 就是跟以撒的分离， Di Kejadian 22 tadi, saudara. 就是刚才的创世纪第22章。 Setelah Allah memerintahkan Abraham untuk berpisah dengan Ismail, 当上帝命令了亚伯拉罕要跟他的儿子以撒分离的时候， dia juga perintahkan Abraham untuk persembahkan Ishak sebagai kurban bakaran. 所以他也命令亚伯拉罕要把他的儿子以撒献上成为燔祭。 Abraham menyerahkan anaknya yang tunggal sebagai kurban bakaran kepada Allah sesuai perintah Allah. 所以呢，亚伯拉罕呢顺着上帝的命令，把他的独生子以撒献为燔祭。 Saudara, bagi Abraham pemisahan ini setara dengan kematian, saudara. 弟兄姐妹们，这样的分离就好像是要经历死亡一样 Setara 的， dengan matinya pengharapan hidupnya. 就好像他的这个前途呢，他对前途呢已经好像是没有信心了。 Pemisahan ini menggoncangkan sendi-sendi dasar kehidupannya. 可以说呢，这个分离已经好像是已经震撼了他身上的每一条筋。 Tapi puji Tuhan, Abraham berhasil mengatasi ujian Allah dengan kepercayaannya yang mutlak kepada Tuhan meskipun ujian itu sangat sukar untuk dipahami. 但是我们感谢主，这个亚伯拉罕成功的通过了这些的这个试炼，就是因为他完全的绝对顺服上帝的命令。 Seperti apa kesulitan Abraham? 那么亚伯拉罕所面对的困难是什么呢？ Ishak adalah anaknya sendiri, darah dagingnya sendiri. 因为以撒他是亲生骨肉， Ishak adalah anak tunggalnya, tidak ada yang lain. 因为以撒是他的独生子，他没有其他的儿子， Ishak adalah anak yang dia kasih. 就是他最爱的儿子， Ishak adalah anak di masa tuanya. 就是他在年老的时候所得到 Anak di 的孩子。 masa tua itu lebih dikasih, kata orangnya. 很多人说呢，当你年纪老 Punya anak 迈的时候， 4, 你有了孩子呢， Pada waktu 那 anak 么你 pertama, 就会更爱你的孩 Orang 子 tua。masih muda, didiknya keras sekali. 所以，当你是个孩子，当你 Lalu 年 anak 轻的 kedua 时候， dan 你很 anak 严厉 keempat. 的教导你的孩 Anak 子， keempat sudah mulai tua orang tuanya. 因为当你对是个孩子的时候，你 Sangat 年纪 dicintai 开 sudah 始 ya, sangat 改貌了，那 sangat 么 dimanjakan. 你非常 Beda 爱你的 banget 孩子，你宠他。 Ya dua-duanya ini salah. Nama Dua-duanya itu salah. yang ini Tapi salah. seringkali demikian, saudara. 但是很多时候都是这样的， Ishak ini lahir di masa tuanya. 因为呢，当以撒诞生的时候，他已经年纪老迈 Kelahirannya 了， sudah lama dinantikan, didoakan. 所以呢，他对这个以撒的诞生，他是祷告了久，而 Disambut 且 dengan 等待很久 sukacita, 了。 dengan tawa. 所以呢，以撒的名字是嬉笑。 Maka Ishak
artinya tertawa. 所以他以色的名字的意思是嬉笑。 Jadi Ishak adalah sasaran cinta kasih Abraham yang tertinggi. 所以呢，以撒呢是他亚伯拉罕对他呢最崇高的爱。 Dan sekarang Tuhan memintanya untuk dikorbankan oleh tangannya sendiri. 现在上帝呢命令他呢要以他的手呢把他的儿子献为燔祭。 Yang kedua yang semakin sulit. 第二点更 Sulit 难 dipahami Abraham. 亚伯拉罕很难理解， Perintah Allah ini tidak diberikan untuk segera dilaksanakan. 就是上帝的命令并没有要他即刻的去执 Kalau 行。 perintahnya segera, 如果即刻的 bawa 去 anakmu 执 ke 行的话， halaman, persembahkan sebagai korban bakaran. 就是呢要把你的孩子献为 Maka 燔祭 mungkin。walaupun berat, saudara. 虽然他心里很沉重， Tapi bisa lebih mudah dilakukan. 但是更容易去做， Karena langsung dilakukan tanpa pertimbangan lebih lama. 因为他不再思考，也没有很长时间去想的话呢，即刻去执行就更容易了。 Tetapi Tuhan perintahkan ada selang waktu. 但是呢，上帝呢是给他一 Pergi 段 ke 时 Moria 间，要他到摩利 Butuh 山去， waktu 3 kali 3 hari. 而且需要3天的时间。 Jadi mula-mula dia harus pergi ke Moria. 所以首先他是到了这个摩利亚山 Pagi,，siang, sore, malam. 然后早上、中午、晚上。 Waktu malam pikir-pikir jadi enggak ya, jadi enggak ya. 所以到晚上的时候就想呢， Besok 成不成吗？ Sempat pikir lagi. 然后第二天他会再有这样的想 Hari 法。 ketiga sudah 第3天 masih sempat pikir. 他还是在思考。 Jadi selama perjalanan itu, 所以在这个路途当中， ia pasti sempat berpikir, 他一定曾经有思考过， mempertimbangkan, 再次那边衡量， memutuskan 要做决定， apakah melanjutkan atau tidak. 要继续的去行呢，或者是就这样停下来而已。 Kalau mau dia bisa ubah pikirannya. 如果他愿意的话，他可以改变他的想 Jadi 法。 Allah memberi waktu kepada dia. 所以说呢，是上帝给他时间， Dan bahkan Allah tidak menyatakan segala hal kepada Abraham. 所以上帝并没有刺客的要亚伯 Tidak 拉罕去 ada 执行， itinerary-nya. Tidak ada jadwalnya. 没有给他这个时间的安排， Tetapi hanya dikatakan tinggalkan, pergi ke Moria. 只是叫他呢要即刻离去到这个摩利亚山去。 Yang perlu dilakukan Abraham mengambil langkah pertama. 所以呢，亚伯拉罕所需要做的就是行第一 Setelah 个 itu 步骤， langkah kedua, ketiga, keempat 然后呢，第2、第3、第4， gelap, tidak tahu. 他觉得很黑暗了，不知道未来是怎么样。 Dia hanya diperintahkan mengambil langkah pertama. 然后只是上帝命令他要行第一个 Sisanya 步骤。 urusan belakang, urusannya Tuhan. 那么呢，以后的事情就是上帝的事情， Kesulitan 上帝 ketiga 给他做。最难的就是第 Perintah 3点， ini tidak masuk akal, tetapi juga masuk akal. 这个命令没有意义，但是且有 Kok 意义 bisa?。为什么会这样 Tidak 呢？ masuk akal adalah dari cara pandang manusia. Perintah ini sama sekali tidak dapat diterima. 因为呢，这个没有意义，这是人的这个思维来去思考这件事 Yang 情。 pertama, saudara, 第一， Allah telah berjanji kepada Abraham bahwa dia akan menjadi bapa banyak bangsa. 因为上帝曾经对亚伯拉罕应许说，他要成为多国的父。 Bagaimana mungkin dia menjadi bapa banyak bangsa kalau dia harus kehilangan anak satu-satunya anak tunggalnya? 如果呢，他要失去他唯一的儿子的话，他怎么可能能够成为多国的父呢？ Ishak satu-satunya harapan untuk meneruskan keturunannya. 因为呢，以撒呢是他唯一的希望，能够为他延续后代的人。 Jadi perintah ini tidak masuk akal. 可以说呢，这个命令呢是不合了这个人的理 Yang 性。 kedua, saudara, 第二， perintah ini bertentangan dengan kasih sayang manusia. 这个命令呢跟人的这个爱呢是相违背的。 Bagaimana mungkin seorang ayah membunuh anaknya sendiri? 怎么可能呢？一个父亲会杀呢他所深爱的孩子？ Anak yang dicintainya secara mendalam. 就是他所深爱的孩子。 Anak yang meninggal karena kecelakaan atau sakit penyakit saja sudah cukup menyakitkan. 如果呢，孩子呢在车祸中死亡，或者在病痛中死亡，已经令你非常的伤心 Kita 了。 akan berpikir harusnya anak yang menggugurkan saya, bukan saya yang menggugurkan anak. Itu menyakitkan. 因为呢，我们知道呢，白发呢送黑发的话呢，这实在是一件令人非常伤痛的事情。 Tetapi membunuh anak sendiri, 但是要你亲手杀死你的孩子， ini tidak masuk akal. 这好像是不合逻 Perintah 辑。 Allah kalau dilihat dari logika manusia dan perasaan manusia memang tidak masuk akal. 所以呢，是如果上帝的命令以我们人的思想来看呢，实在是不合逻 Tetapi 辑。 saudara, 但是呢， di sisi lain, 另一方面， kalau kita merenungkan lebih dalam, 若是我们更深入的去思考的话， perintah ini bukannya tidak masuk akal. 这个命令呢，并不是不合逻辑。
pada kenyataan perintah ini dapat diterima oleh akal manusia. 因为呢，事实上呢，这些命令是我们的人 Bagaimana 脑可以 bisa? 接受的，怎么会这样呢？ Yang pertama, 第一， bukankah Allah yang memberikan anak kepada Abraham? 不是上帝给亚伯拉罕儿子吗？ Karena itu Allah berhak meminta kembali dari Abraham. 所以上帝有这个权利取回他的孩子。 Seperti Ayub berkata, 就如约伯说， Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. 赏赐的是耶和华，收取的也是耶和华，耶和华的名是应当称颂的。 Ayub mengerti saudara, Ayub miliknya Tuhan, maka Tuhan kalau ambil, ya terpuji nama Tuhan. 约伯明白这个道理，所以这是属于上帝的东西。若是上帝要取去的话，那也是合理的。 Jika Allah memberikan Ishak kepada Abraham, sangat bisa diterima jika Allah memintanya kembali. 如果呢是以撒是上帝赐给亚伯拉罕的，如果上帝呢要取回的话， Yang kedua, 也是合理的。第二 Yang 点 kedua,，Allah memberikan Ishak kepada Abraham melalui mujizat kelahiran. 所以呢，上帝赐给这个亚伯拉罕以撒呢是一个神迹， Sarah itu sudah pada usia mati haid. 因为撒拉呢年纪老迈，已经停经了， Tidak lagi menghasilkan sel telur dalam rahimnya. 可以说他子宫没有这个卵子了， Dan tidak ada kemungkinan dia mengandung, saudara. 所以不可能她会怀孕的。 Tetapi kuasa Tuhan membuat dia mengandung dan melahirkan. 但是是上帝的大能让她能够怀孕而且生 Ini 儿子。 mujizat, saudara. 弟兄姐妹们，这是神迹 Jika。Allah dapat melakukan suatu mujizat kelahiran, 如果上帝能够行一个令人生孩子的神迹， mengapa ia tidak bisa mengadakan mujizat kebangkitan? 为什么他不能够行复活的神迹呢？ Dia Allah yang berkuasa, pasti bisa. 他是全能的上帝， Jadi perintah Tuhan ini masuk akal. 所以呢，上帝的命令是合乎逻辑的。 Perintah Allah agar Abraham mempersembahkan anaknya memang tidak dapat diterima karena bertentangan dengan logika dan perasaan manusia. 如果呢，上帝命令呢要亚伯拉罕杀的孩子，那是以我们人的想法呢是不合逻辑、不合理性的。 Tetapi sekaligus dapat diterima menurut kepemilian dan kuasa daripada Allah. 但是若是我们深信上帝的大能的话，那么我们就能够深信这是 Sudah 上 ini 帝的大 paradoks 能。 daripada firman Allah. Paradoks dari firman Allah. 就是说呢，上帝的话好像是相对论。 Dan berlaku untuk semua perintah Allah. 所以呢，这是对上帝的每一条命令都是 Waktu 有 kita 效 membaca 的。 Alkitab, 当我们阅读圣经的时候， kita mendapatkan perintah Allah. Ini tidak bisa aku lakukan, mustahil Tuhan. 若是上帝命令我们行这样子做这件事情，我们说不可能，我能 Dari 够去 sudut 做这 pandang 件事 kita, 情。 mustahil tidak masuk akal. 而若是照人的想法呢，这是不可能的事，我不能做得到。 Tetapi segala sesuatu dilihat dari sudut pandang Allah, segala sesuatunya masuk akal. 但是若是我们以上帝的观点来去凡事去看每一件事情的话，那么呢就能够， Kita perlu mempercayai prinsip firman Tuhan ini. 我们必须要了解上帝的这个原则。 Abraham berhasil melewati pemisahan keempat ini dengan baik. 是亚伯拉罕成功的度过呢这个4个的分离。 Oleh sebab itu Allah mengakuinya sebagai orang yang taat mutlak kepada perintah pemisahan itu disebut Tuhan sebagai orang yang takut akan Allah. 所以这就是上帝承认的那些绝对服从的命令的人，就是敬畏上帝的人。 Kejadian 22 ayat 12. 然后在创世纪22 Ini 章 salah 第 satu 12节， definisi apa itu orang yang takut akan Allah. 这里记载呢什么样的人是叫做这个敬畏上帝的人？ Sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. 因为我知道呢你是敬畏神了，因为你没有将你的儿子，就是你独生的儿子留下来不给我， Abraham, Abraham. bapa orang beriman, 就是信心之父。 telah ditempa Allah bagaimana hidup adalah perjalanan iman melepas dan memisahkan dari dunia. 上帝塑造他怎样度过他的人生呢？就是要让分离，而且放手。 Puji Tuhan, 感谢主， akhirnya dia lulus ujian Allah. 他通过了上帝这些的考验。 Untuk mengakhiri saya akan bicara tentang manfaat ujian, saudara. 所以呢，要接受这条讲道呢，我要说呢，考验所带来的益处。 Ketika saya masih sekolah banyak ujian-ujian yang harus saya lewati. 当我在上学的时候呢，我必须要很多这个测验， Tapi sebetulnya saya tidak terlalu paham apa gunanya ujian. 但是我不太了解考试呢 Belajar, 到底有什么益处 belajar, 呢 belajar.？我一直在那边学习， Bahkan kadang pakai sistem SKS. 就是用这个 SRS， Ujiannya besok, malam ini baru belajar sistem kejar semalam. 就是说呢，我明天要考试的话，今天晚上才加班去学习功课， Belajar, hafalkan.
然后我去学习呢，把它背起来。 Dan sebagian besar yang sudah saya pelajari lupa setelah ujian selesai. 很多时候呢，当我学到呢，当考试过后我就忘掉了。 Padahal waktu dipakai untuk belajar begitu banyak. 其实呢，要用这个学习的时间是很多的。 Sisanya sih masih ingat sedikit. 还有一点还是记得的。 Tapi sisa yang masih sedikit itu tidak pernah langsung bermanfaat dalam hidup. 但是呢，这只是剩下一点的，但是对我在生活当中没有带来了益处。 Tetapi setelah sekarang direnung-renungkan, 但是现在我若是回想的 saya 话 mulai，paham 我开始理 apa 解 itu 了。 manfaat ujian. 那么考试呢，带来了什么益处呢？ Manfaat ujian bukan hanya pada apa, saudara, yang kita pelajari. 那么的这个考试的这个益处呢，不只就是说我们要应用我们所学习的， Tetapi pada apa yang terjadi kepada kita saat kita belajar mempersiapkan ujian. 就是我们要呢，当我们要预备考试的时候，我们所预备的。 Ujian mengajarkan kepada kita tentang disiplin, 所以这个考试呢，教导我们要有一个规则规律， konsentrasi, 要全心， stamina, 要有这个毅力， ketekunan, 要有恒心， ketelitian, 要kejujuran, 要有诚实， dan berbagai kualitas lain yang mempersiapkan kita untuk hidup di luar ruang keras. 就是呢，它是预备好，当我们离开这个教室的时候，所要使应用的。 Tujuan ujian sebenarnya tidak hanya terletak pada pengetahuan yang kita peroleh dari apa yang kita pelajari. 所以呢，这个考试的这个目的呢，不是说呢，让我们所学的对我们有所益处， Tetapi yang terutama 但是 adalah 最主要的就是 dalam 呢， diri kita, yaitu menjadi seperti apa kita. 就是在我们心里面呢，我们要成为像怎么样的， Demikian juga dengan Abraham dan kita, saudara. 就像这个亚伯拉罕和我们一样。 Allah memerintahkan Abraham persembahkan Ishak 然后上帝命令亚伯拉罕要献上以撒， di Gunung Moria. 就是在摩利亚 Bukan 山 Ishak 上。 yang diinginkan oleh Allah, saudara. 其实呢，上帝并不是想要起这个以撒的性命， Tetapi yang diinginkan Allah adalah Abraham sendiri. 乃是他所要的就是亚伯拉 Kalau 罕 kita 本人， persembahkan kepada Tuhan, 然后让他把奉献。 yang diinginkan Tuhan bukan apa yang kita persembahkan kepada Dia. 所以呢，上帝所要的并不是说他所要奉献的东 Tetapi 西， yang diinginkan Tuhan adalah diri saudara. Bagaimana saudara mempersembahkan kepada Tuhan? 就是当我们奉献给上帝的时候，我们的心态是怎么样的？ Seperti Abraham, 就像亚伯拉罕 kita 一样 harus，melakukan perjalanan ke Moria. 所以他必须要，他要去这个摩利山上，必须要经过一段的路程，要筑这个坛， Meletakkan yang diminta Allah di atasnya. 就是呢，把上帝所要他做的事情，把它放在 Dan 上面 siap，melepaskan hak itu selama-lamanya. 所以他必须要永远的忘掉这些。 Itulah saudara perjalanan iman yang akan membawa kita keluar dan memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan. 这就是信心，使我们得做呢上帝所应许要给我们的。 Sudah siapkah kita mengambil langkah pertama? 弟兄姐妹们，我们是否已经预备好了 Dan setelah 要起 mengambil 第一 langkah 个步 pertama 骤？第一个步骤就是， Kita mempercayai Allah di sepanjang perjalanan kehidupan kita. 就是在我们人生的旅程当中，我们要全然的相信上帝， Dia adalah Allah Jehovah Jireh. 他是耶和华以勒， Dialah Allah yang mengerjakan pemisahan kudus. 就是呢，他是一个 Sekaligus juga Allah yang mencukupi dan menyediakan segala yang Tuhan tahu kita butuhkan dalam hidup ini. 上帝是圣洁的上帝，而且他也知道在生活当中我们所需要的一切，他必定会为我们供应我们所需要的一切。 Mari saudara, 来吧，弟兄姐妹们， kita percayakan hidup kita kepada Dia yang adalah Jehovah Jireh. 让我们把我们的这个人生信托于我们的上帝，就是耶和华以勒， Allah yang menyediakan, 就是为我们预备的上帝， Allah yang mencukupi. 就是为供应我们的上帝。 Amin. 阿门。 Mari kita berdoa. 我们同心祷告， Kami bersyukur kepada Engkau ya Allah. 上帝啊，我们要向你献上感 Karena 恩， sungguh yang Tuhan inginkan diri kami sendiri. 因为你所要的是我们自己 Bukan 本 segala 人， apa yang kami bisa persembahkan kepada Tuhan. 并不是我们所要奉献的东西 Engkau。ingin memakai kami. 你要使用我 Engkau 们 ingin 每个 membentuk 人， kami. 你要帮助我 Agar 们， semakin hari kami semakin serupa dengan Kristus. 好让我们一天比一天更像基督。 Kisah Abraham persembahkan Ishak yang kami dengar renungkan hari ini. 主啊，今天我们所想所 Membawa 思考 kami 的 akan 就 kisah 是 yang jauh lebih 当 besar, 亚伯拉 yaitu 罕 kisah 要把他的独生子献 Yaitu 上的时 kisah 候 Allah，memberikan putra yang tunggal Yesus Kristus mati bagi kami. 就是呢，上帝呢把你的独生子耶稣基督死在十字架上， Sehingga kami boleh mengalami apa artinya Jehovah Jireh. 以致我们能够建立，也能够明白什么叫做耶和华以勒， Allah yang menyediakan, 就是预备的上帝， Allah yang mencukupi. 这是 Segala yang 供 kami 应我们 perlu. 需要的上帝。 Tuhan lebih tahu apa yang kami perlu 主啊，你知 melebihi 道我们 kami. 最需要的是什么？
Terima kasih Tuhan. 谢谢主， Berkatilah jemaat-Mu. 主啊，求主你祝福你 Mereka 的 yang 每个 dengan 儿 berani 女们。 mempercayai firman yang mereka dengar hari ini. 主啊，他们愿意以勇敢的心来相信你的 Dan 话语。 menyerahkan seluruh hidupnya kepada Tuhan. 主啊，我们将他们一切生 Ya 活全 Tuhan, 然 Kau 交托给主。 telitilah dalam diri kami masing-masing. 主啊，求主你帮助每 Sampai 一 ke 位。 dalam lubuk hati kami. Kalau ada hal-hal yang kami genggam erat-erat yang menghalangi relasi kami dengan Tuhan. 主啊，若是我们还有紧紧握住的东西，拦阻了我们跟你这个关系的， Kami mau bawa, kami mau persembahkan, kami mau dilepaskan, dipisahkan dari itu semua. 主，我们要把它放掉，我们也要交给主。 Dan ikatlah kami erat-erat dengan cinta kasih Tuhan. 主啊，求你用你的爱紧紧的 Dengan 帮助我 anugerah-Mu 们， yang limpah dalam hidup kami. 使我们的生命当中有你丰盛 Meskipun 的。 kami tidak tahu masa depan. 虽然 Meskipun kami tidak tahu masa 虽然 depan. 我们不知道我们的前途如何， Tapi kami tahu Engkau yang memegangnya. 但是我们知道你会牵着我们的手， Engkau yang mencukupi dan menyediakan. 你必供应我们所需要的一切，而且你会为我们预备一 Terima 切。 kasih Bapa. 谢谢天父， Jehovah Jireh. 耶和华以勒， Demi nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. 奉主耶稣的名祷告， Amin. 阿门。